Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Muka surat apa? Dua belah. Bawa faslun tau. Dan demikian lagi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kita ambil atas kan. Maka dimaaf darah kutu anjing dan sedikit nanoh dan dano yang ajnabi, dan darah kutu dan pijak dan tuma. Ini dimaaf syarak, iaitu jikalau napa ni hak nombor 3 tak, jika sedikit, makna kalau banyak tak dimaaf. Sedikit, maka contoh pada sedikit ni awak mari kutu anjing, sikit nano, dano, darah kutu, pijak tuma. Tu dipanggil contoh kepada darah-darah hak sikit. Maka sikit ni ulama kata kurang daripada duit siling. Siling 2 sen ke 5 sen. Gitulah. Maka tu masuk sikit. Antaranya tu contoh-contoh kepada darah yang sikit lah tu. Mana kalau banyak tidak dimaaf. Sikit itu dimaaf syarak. Demikian lagi tahi dan air kecing binatang yang terbang yang banyak bercampur dengan manusia, seperti lalak dan kumbang dan terbuang dan lipah. Demikian lagi, mana demikian lagi dimaaf. Demikian lagi dimaaf, yakni dimaaf syarak jika sedikit. Sebab ada sedikit itu contoh air mana ni? Sedikit contoh dia air kecing binatang terbang, lalak, kumbang, terbuang, lipah, tak nampak. Air kecing dia kadang-kadang tak nampak pun. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Maka itu dikata demikian lagi, yakni demikian lagi dimaaf pada syarak. Tambihun, ini suatu peringatan. Bermula tiap-tiap najis yang jadilah ia najis umum balwa. Umum balwa payah kita nak pelihara. Panggil umum balwa yang payah kita nak pelihara daripadanya. Dimaaf akan dia dengan beberapa syarat yang disebut dia dalam kitab-kitab yang panjang. Tak ada dah ni. Tak ada syarat-syarat di dalam ni. Nanti kalau jumpa syarat dia sebut mula syarat-syarat dimaaf pada umum balwa. Nanti jumpa syarat dia kita sebut mula. Faslun. Bermula mengetahui masuk waktu, habis bahagian najis, masuk waktu pula. Ini antara dia panggil syarat sah semayang. Antara syarat sah semayang perbahasan dia tadi. Antara syarat sah semayang tubuh badan daripada najis suci, badan pakaian dan tempat daripada najis. Lepas tu dia pun bahas bab najis. Panjang kok bahabat najis. Panjang ain najis macam semuka surat lebih. Mula-mula bincang suci badan pakaian daripada najis, lepas tu najis tu benda bahas.
Lain masuk mula. Bermula mengetahui masuk waktu. Masuk waktu ni syarat. Pada semayang. Masuk waktu iaitu waktu solat, waktu semayang. Mengetahui masuk waktu iaitu 3 martabat. 3 martabat pada mengetahui masuk waktu. Masuk waktu semayang adalah syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang mengetahui masuk waktu. Sama ada yakin ataupun zon dengan ijtihad. Yakin ni yakinlah, ataupun zon dengan ijtihad. Zon ni sangkaan. Sangkaan. Tapi bukan sangkaan semata-mata, mestilah zon itu mestilah dengan ijtihad dipanggil. Bermula mengetahui masuk waktu 3 martabat. Pertamanya daripada 3 martabat, mengetahui ia orang yang nak semayang akan masuk waktu itu dengan sendirinya. Dia tengok dengan mata dia sendiri. Dia tengok kenapa ni? Tengok masuk waktu, dia panggil martabat yang pertama ni. Sama dalam bahasa Arab pun sama kok. Iaitu mengetahui masuk waktu dengan sendirinya. Martabat nombor 1. Dia tahu cara-cara masuk waktu. Ghurubi syamsi, tenggelam matahari. Maknanya tenggelam sebutir matahari. Maka itu masuk waktu maghrib. Dia tak payah tengok kalender, tak payah tengok jam, tak tengok apa, dia tengok dengan mata je. Dia tengok matahari terbenam. Terbenam belah matahari terbenam tu. Okey, ini maksud dia masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib. Lepas tu kadang-kadang kalau tengok kalender, kalau dia naik atas kapal terbang, dia tak boleh tengok kalender tau. Dia kena hitam kat dulu. Pasal orang di atas darat ni tenggelam dah matahari. Orang di atas tu tak tenggelam lagi. Orang duduk atas kapal terbang tu tak tenggelam lagi. Jadi kadang-kadang bila dia tengok dengan matahari, tengok jang masuk dah waktu. Pasal jang dia ikut darat tu. Ibu tengok dok tergelang lagi, maka dok masuk waktu lagi bagi diri dia. Begitu juga bukan kapal terbang saja, tempat-tempat yang tinggi kata ulama. Orang duduk atas bukit tinggi, maka kalau ditengok dengan mata dia masih lagi dok tergelang matahari, maka itu tidak masuk waktu lagi. Jadi dia panggil martabat nombor 1 ni tengok diri. Tergelang matahari, okey, masuk waktu gari. Hilang cahaya merah di kaki langit. Ni masuk waktu ansya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain hilang kuning ataupun hilang putih. Mazhab Syafi'i hilang merah. Merah hilang tu dah masuk waktu insya. Tu qaul yang qadim. Tapi ulama kata guna qaul yang qadim. Kuat guna qaul yang qadim mazhab Syafi'i, iaitu hilang cahaya merah di kaki langit. Ataupun dia tengok, dia pandai tengok ni fajar shadiq. Dia tengok fajar shadiq dengan fajar kazib. Fajar kazib ni dah masuk lagi waktu subuh. Fajar kazib kalau dia tengok ujung, lepas tu dia naik teratas gitu tau. Tu fajar kazib. Adapun fajar shadiq meletang, ni dah masuk waktu subuh. Dia pun tengok pula matahari zuhur masa tengah tu, ada gelicir sikit matahari, ada bayang sikit tolak bayang istiwa. Ni masuk waktu zuhur. Dia pun tengok pula bayang-bayang sama lebih. Itu dia masuk waktu asar. Itu dipanggil martabat nombor 1, mengetahui masuk waktu dengan sendirinya. Tu panggil martabat nombor 1, masuk yakin. Tu martabat yakin. Pasal apa martabat yakin? Tengok dengan diri dia sendiri. Atau dengan mendengar khabar orang yang kepercayaan, orang yang siqah. Orang yang siqah, dipercayai, yang melihat ia orang yang kepercayaan akan masuk waktu. Dia tak tengok diri, dia dengar orang. Tapi orang tu orang yang dipercayai lah, orang yang siqah, bukan orang yang lebong.
Ya tu tengok. Dah waktu no. Napa ni gelicir dah matahari. Maksud dah waktu asar tengok cukup bayang-bayang. Maksud dah garis aku tengok dah tergelang dah matahari. Tu nombor 2. Dia panggil napa ni dengar khabar orang kepercayaan. Umpama kita guna jadual ni lah. Orang yang kepercayaan bahagian falak. Dia tengok-tengok dengan ilmu falak dia gini. Okey, kepercayaan dia. Atau dengan mendengar bang, orang yang mengetahui ia dengan waktu, pada waktu cuaca. Pula. Maksud dia orang bang tu bukan orang bang barang bang lah, orang bang sungguh. Dia panggil muazzin dalam bahasa Arab. Muazzin yang siqah. Dalam bahasa Arab muazzin yang siqah. Orang bang iaitu tukang bang tu yang siqah. Tukang bang yang siqah. Masa tukang bang ni ya jangan apa tu kita tu bila nak bang jangan bahagian bang. Terutama sekali masa bulan puasa. Jaga sangat-sangat. Berapa kali jadi dah. Tahun lepas dah jadi. Tahun lepas tu dah ingat dah. Dia dah jadi sungguh. Pasal apa? Jadi bang awal dak buka lagi. Dia pergi bang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak tahu dia tengok dak jang ke, jang dia salah ke. Jadi kalau kita nang tengok cuaca rasa macam geplek jangan buka lagi. Jadi satu masalah pula jabat agama nak kena buat pengumuman. Kan jabat agama buat pengumuman kan kepada sekian-sekian tepat, sekian-sekian hari bulan yang berbuka awal kena ganti puasanya. Sekian hari pula nak kena buat pengumuman. Jadi kepada Tok Bila mestilah siqah apabila nak melaungkan azan. Pastikan betul-betul masuk waktu betul-betul masuk waktu. Atau melihat kepada jam yang betul ukurannya, ataupun bukan tengok Tok Bila dak dengar pun orang bang. Dia tengok jam dengan syarat jam tu memang tepat. Bukan jam hok salah. Jam yang betul ukurannya. Tengok jam yang tepat. Maka sekalian yang tersebut itu, mana yang tersebut tadi lah, tengok diri, dengar orang khabar orang yang siqah, dengar orang bang Tok Bila yang siqah, ataupun tengok jam yang betul, itu panggil tersebut itu seperti mengetahui dengan sendiri juga. Macam ke tahu dengan sendiri. Tu dia panggil martabak yang pertama. Martabak yang pertama dia panggil. Boleh duduk pada martabak yakin. Sebab martabak mengetahui waktu ni yaqinan au zannan bil ijtihad. Secara yakin ataupun zon tetapi dengan ijtihad. Dengan ijtihad. Keduanya dengan ijtihad ia seorang pada sesuatu yang menunjuk ia akan waktu ijtihad. Ijtihad ni panggil zon tapi mesti ijtihad. Ijtihad dia mencari-cari pada masuknya waktu. Mana? Seperti membaca Al-Quran. Kenapa baca Quran? Contoh dulu apabila orang masuk waktu sudah bang dia baca Quran. Ataupun dia baca Quran untuk menanda masuk waktu. Sok-sok kampung je gitu. Kampung je memang gitu. Sementara tunggu orang mari nak mayang ramai-ramai, mayang Jumaat ni baca Quran dulu. Sudah Tok Bila bang, sementara tunggu orang mari dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memang tahu baca Quran ni tanda dah masuk dah waktu. Sementara Tok Bila tu baca Quran bila orang nak mari. Maka baca Quran itu menjadi ijtihad dia pada menunjukkan masuk waktu. Baca Quran. Atau bunyi burung. Bunyi burung.
Burung ni memang bunyi dah. Burung jenis-jenis burung ni tahu lah. Burung ni memang bunyi kalau zuhur. Dah. Burung ni memang bunyi kalau asar. Burung ni memang bunyi kalau memang gitu semua. Memang dia bunyi kalau asar kok bunyi. Kalau asar kok bunyi. Maka dengan ijtihad dia bunyi burung. Atau barang yang lain daripada keduanya, atau apa sahaja bunyi geduk. Dah. Zaman dulu bunyi geduk. Maka itu dia panggil nombor 2. Dah. Dia panggil sesuatu menunjuk ia waktu seperti baca Quran bunyi burung. Atau barang yang lain daripada keduanya. Ketiganya dengan taklid. Taklid ni ikut dengan taklid orang yang mujtahid, iaitu pada ketika lemah ia daripada barang yang tersebut pada martabak yang pertama dan barang yang pada martabak yang kedua. Ia ikut bukan pasal dia tak boleh belaka nombor 1 pun, dia tak boleh dak nak tahu diri pun tak boleh, tak pandai nak ijtihad lagi. Dak anda belaka dua-dua martabak nombor 1 dia dak anda, dia dak tahu. Nombor 2 pun tahu, ia ikutlah. Tapi ikut tu ikut orang yang mujtahid. Ikut orang yang mujtahid. Dah, orang yang berijtihad pada nak menentukan waktu. Pada ketika lemah bersalahan ijtihad, iaitu jika kuasa ia atas mengetahui masuk waktu dengan barang yang pada martabak yang pertama, maka iaitu harus ijtihad. Dan jika tiada ijtihad, maka wajib ijtihad. Kalau orang yang kuasa, orang yang boleh tahu kuasa dia nak tahu masuk waktu, dia boleh tahu tapi dia malas. Dia harus ijtihad. Jika tiada, makna kalau dia tak ijtihad maka salah, wajib dia ijtihad. Kena ijtihad dalam nak masuk waktu. Kalau dia tak ijtihad tu masalah dalam masuk waktu. Salah mo. Aku caya kamu ni. Caya kamu ni masalah mo masuk waktu. Dia boleh ijtihad, dia nak ikut orang. Tiba-tiba ikut orang doktor mo, wajib dia ijtihad. Kena tengok diri. Dah caya dah aku kamu. Tengok diri masuk dah waktu. Okey. Qala inilah pada hak orang yang melihat. Orang boleh tengok. Adapun orang yang buta, orang tak boleh tengok, maka harus baginya taklid orang yang mujtahid. Jika kuasa ia atas ijtihad sekalipun. Orang buta walaupun dia boleh, maka harus hukum dia, tak jadi wajib. Kalau orang yang boleh nampak mata, kok mana-mana pun, kalau dia salah bila ikut orang ni, kena ijtihad diri. Tapi kalau bagi orang buta, bagi orang buta, dia jadi hukum dia ada ni harus. Harus. Maka jika semayang ia pada hal tiada mengetahui ia seorang akan masuk waktu dengan sesuatu daripada 3 perkara yang tersebut itu, maka iaitu tiada sah semayangnya jika berbetulan dengan waktunya sekalipun. Jika semayang ia musalli, kalau musalli ni orang yang semayang, ia tak tahu pun masuk waktu, padahal tiada mengetahui ia akan masuk waktu dengan sesuatu daripada 3 perkara yang tersebut. Hak atas kita bahas tadi tu, dia mari-mari Allahu Akbar mayang, nak masuk waktu lagi kau anda je mayang je. Allahu Akbar, tiada sah semayangnya, tak sah mayang jika berbetulan dengan waktunya sekalipun. Dia panggil apa? Sekalipun masuk waktu. Pasal apa tak sah? Dalam bahasa Arab disebut kerana tiada yakin, tiada jazam di dalam niatnya. Dalam bahasa Arab ada. Dalam ni ada. Pasal apa tak sah semayang? Kerana tiada jazam di dalam niatnya. Pasal niat mestilah jazam. Aku semayang fardu zuhur. Memang yakin ni zuhur. Tiba-tiba ya ikut dang. Tak tahu pun masuk waktu ke tak. Pandai ya masuk dak waktu, Allahu Akbar. Tiada sah semayangnya.
Dan jika semayang ia dengan ijtihad pada waktu atau dengan taklid orang yang mujtahid, maka nyata tersalahnya kemudian daripada sembayangnya, nescaya jadi ia sunat mutlak jika tiada atasnya daripada yang luput daripada jenis itu semayang. Dan jika ada ia, maka jatuh ia daripadanya. Jika ada ia qadha, maka jatuh ia daripadanya daripada qadha. Kenapa pula dia kata sini? Iaitu jika semayang dengan ijtihad pada waktu. Ijtihad ni kan pada zon. Dah. Tengok-tengok. Aku rasa macam masuk dah ni. Tengok bayang ni lebih. Dah. Cek kau anda dengan ijtihad dia ni. Dengan hak kita bahas tadi tu. Ni masuk dah ya pun cek gini. Masuk dah. Aku yakin dah bunyi burung. Burung ni memang kalau asal bunyi. Contoh tadi tu bunyi burung kan. Bunyi burung. Burung ni memang kalau asalnya bunyi. Dia pun bayang. Allahu Akbar. Sudah bayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang kata salah. Dah asuk pergi waktu. Salah rupanya. Burung tu sakit pening. Burung tu pening, bunyi awal. Salah rupanya. Lepas tu jadi gane. Ni ulama kata ni. Nescaya jadi ia sunat mutlak jika tiada atasnya daripada yang luput daripada jenis itu semayang. Ia tak rajin tinggal semayang zuhur dah. Maka semayang dia tadi tu jadi sunat mutlak. Kalau dia rajin tinggal semayang, makanya semayang tadi tu jadi semayang qadha. Mana? Itu kalau dia salah dalam ijtihadnya. Habis bahagian mengetahui masuk waktu. Habis bahagian dalam mengetahui masuk waktu. Qala faslun. Habis dah masuk bab apa ni, syarat lain tu. Bermula menghadap ain kiblat. Ni dia panggil syarat sah semayang. Bermula menghadap ain kiblat. Wajib menghadap ain kiblat di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i. Mazhab kita mazhab Syafi'i wajib menghadap ain kiblat. Muktamad, pendapat yang muktamad wajib menghadap ain kiblat. Ain kiblat pun sama juga, yaqinan au zannan. Yaqinan au zannan, dengan yakin ataupun dengan zan. Yaqinan au zannan. Yaqinan ni kan, iaitu kita dengan kiblat, kita dengan Kaabah tidak ada halangan. Zannan apabila ada halangan. Tu dia panggil zan. Kalau tidak ada halangan, maka kita secara yakin. Qala, pertamanya, maka 4 martabat. Ada 4 martabat menghadap ain kiblat. Nombor 1, mengetahui ia seorang akan kiblat dengan yakin, artinya dengan sendirinya, iaitu bahawa melihat ia akan Kaabah atau disentuh akan dia dengan anggotanya. Ni mayang dalam Masjidil Haram. Mayang dalam Masjidil Haram, memang nampak Kaabah. Memang depan dia Kaabah. Yaqinan dia panggil. Ataupun kata ulama mimbar Masjid Nabawi, itu memang yaqinan. Mimbar Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW di Madinah. Itu ulama kata memang yaqinan. Pasal apa yaqinan? Memang masjid mimbar Rasulullah tu kalau diukur tepat kena kepada Kaabah. Pasal apa? Wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan barang-barang tok sini dah. Rasulullah bukan barang-barang tok sini dah. Ia letak tu memang daripada wahyu Allah, tepat kalau kita ambil baris hukum kena kepada Kaabah. Yaqinan dia panggil. Qala, melihat ia akan Kaabah atau disentuh akan dia dalam Masjidil Haram. Nampak Kaabah. Dia gistuh betul dah Kaabah ni. Di depan gistuh memang Kaabah sungguh. Itu dia panggil yaqinan.
Keduanya, dengan mendengar khabar orang kepercayaan yang mengetahui akan kiblat dengan sendirinya. Orang kabur memang sining ada dia. Dah, sining dia panggil pasal banyak ngak tiang-tiang. Dah. Tiang-tiang ni apa semua dak nampak dah. Dak nampak dah Kaabah. Maka orang kabur mengadap dinding ni. Dinding ni memang apa ni ngadak kepada kiblat. Tu nombor 2. Macam tadi ngadak kepada mimbar Rasulullah Madinah tu. Ngadak pada mimbar Rasulullah memang tepat kena kepada Kaabah gitu. Ketiganya, dengan ijtihad ia akan kiblat. Ijtihad. Kita ni ijtihad ijtihad kiblat. Ijtihad kiblat ni guna alat-alat untuk menentukan arah kiblat. Dia panggil ijtihad. Ijtihad dengan apa? Dalam ni tak kabur. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kabur. Ijtihad. Ijtihad dengan apa? Sama ada dengan kompas atau apa sahaja alat-alat yang boleh mengukur kiblat. Bahasa Arab ada. Ijtihad kiblat iaitu ijtihad dengan alat-alat, dengan kompas ataupun apa sahaja alat yang boleh menunjukkan itu adalah kiblat. Guna rubu' mujayyab. Apa alif falak. Guna apa sahajalah yang boleh menunjukkan kiblat. Dia tengok ukur guna kompas, guna apa sahaja alat, learning guna kompas dah. Maka tu dia panggil martabat nombor 3 ijtihad. Umpama kita lah. Di sini kita hak jauh daripada Makkah Al-Mukarramah, jauh daripada kiblat Kaabah ni, maka duduk pada martabat nombor 3 ni. Ya ijtihad dengan alat-alat boleh menentukan Kaabah. Learning berapa riyal boleh bayar? 150 riyal ke 60 riyal ni. Upah mengukur kiblat, dah ingat. Ada tukang ngukur kiblat, jabat agama tu ada. Dia memang bahagian falak. Kita kabur ya, suruh sekian-sekian, mari ngukur boleh dah. Bagai-bagai dia pun bawa alat-alat je dah. Alat-alat macam-macam alat ni bawa. Dia pun ukur, sinilah kiblat. Sinilah kiblat. Maka kita pun cek, itu panggil nombor 3, dia panggil ijtihad. Ijtihad kiblat. Keempat martabat, dengan mengikut ia akan orang yang mujtahid. Ikut kepada orang yang mujtahid kerana dia sendiri lemah daripada nak ijtihad. Jauh kopas ada, dak anda. Dak anda nak baca Quran ni buat kan ni tak tahu macam mana cara nak baca kiblat. Pasal dia lemah daripada ijtihad, maka dia ikut orang yang pandai dalam ijtihad menentukan Kaabah. Tu martabat yang keempat dipanggil. Qala, maka tiap-tiap satu daripadanya yang empat ini dengan tertib. Tertib ni ikut tiada sah berpindah kepada barang yang kemudiannya, melainkan apabila lemah ia daripada barang yang dahulu daripadanya. Maka bagi masalah kiblat ni kena ikut step. Yang pertama memang kena yakin. Duduk dalam Kaabah memang kena tengok Kaabah. Duduk dalam Kaabah, duduk dalam Masjidil Haram. Yakin, tengok. Duduk apa bolok-bolok luar dah ni. Baru khabar orang yang siqah. Jauh dah kita duduk Malaysia, baru boleh pergi nombor 3. Ijtihad dengan alat, dengan kompas. Ataupun tak pandai nak guna alat, tak tahu tu, buta tu bahagian ngukur kiblat. Gi nombor 4. Tu dia panggil, maka tiap-tiap satu daripada 4 ini dengan tertib, iaitu mesti ikut tertib. Kita duduk nombor berapa? Batu ke dak boleh nombor 1, nombor 2. Nombor 2 dak boleh nombor 3. Nombor 3 nombor 4. Nombor 4. Kita duduk 3 ataupun 4. Kita hak jauh daripada Kaabah ni biasa nombor 3 ataupun nombor 4.
Qala dan barang siapa sembahyang ia dengan ijtihad ia pada kiblat, maka nyata tersalahnya dengan yakin hendaklah ia mengulang akan sembahyangnya pada hal wajib. Sudah sembahyang dah rupanya salah, rasa macam ke betul dah. Rasa macam ke betul dah. Maka ulang balik. Pasal apa? Pasal memang nyata salah dengan yakin. Kalau salah dengan ijtihad, itu tak apa. Kita ijtihad, dia ijtihad. Allahu Akbar sudah mayang, orang kata salah. Hak betul kau ni. Mu tahu mana kau ni? Ya ijtihad kau. Tapi kalau memang yakin, betul tak? Salah tu. Memang hak betul kau ni. Ya pun cocok dinding. Dong. Kita pun nampak. Oh Kaabah. Seumpama berlaku kepada apa nama wali, lupa nama wali tu. Orang tak percaya dia betul dok. Tu guru kan kata guru orang itu lebah. Dia tak kenal saing tu tok wali, tak? Auto rebah ni mayang tanding je kamu. Jadi tok wali tu nak percaya ke? Ya. Ni dia pun tebuk lubang depan. Kau tebuk lubang, mu tengok. Saya tengok kau lubang tu betul sungguh Kaabah. Betul sungguh Kaabah. Lalu dia pun betul dah. Kau barang dia ni. Cek sungguh hari ni lah 2-3 lepas pada tu masjid tu lah. Tapi saya lupa tempat tu. Orang cek sungguh betul sungguh. Mana wali, kisah wali di situ tu betul yang berlaku pada dulunya orang ragu-ragu dengan dia. Tapi dengan syarat tadi yakin. Hak yang tukang betul tu ialah dengan yakin. Maka bila tukang betul itu yakin kita ni ijtihad, maka hendaklah kita ulang balik sembahyang kita pasal salah. Habis bahagian ngadak kiblat. Faslun bermula menutup aurat. Bahagian tutup aurat. Bermula menutup aurat iaitu dengan sesuatu yang suci. Syarat yang menutup aurat, benda yang kita nak guna untuk tutup aurat itu mestilah barang yang suci. Masuk aurat ni kenapa aurat? Aurat ialah sesuatu kekurangan, sesuatu keaiban. Kalau dari sudut lughah. Dari sudut lughah ni, dari sudut bahasa. Aurat ni benda lughah dia kekurangan, keaiban, dari sudut lughah, dari sudut bahasa. Adapun dari sudut syarak, ni dari sudut apa yang dikehendak oleh syarak, apa yang dikehendak oleh fiqh. Kenapa aurat ni? Barang yang wajib ditutup ia dan haram dilihat kepadanya. Itu masuk aurat. Aurat dari sudut fiqh, dari sudut syarak, barang wajib tutup, haram dilihat. Dia panggil aurat. Bukan wajib tutup saja, haram kalau kita tengok. Dia panggil aurat. Wajib tutup, haram dilihat. Itu dia panggil aurat. Qala dengan sesuatu yang suci, dengan sesuatu yang suci. Syarat dia kita mesti guna untuk tutup aurat itu sesuatu yang suci, yang meneguh ia akan kelihatan warna kulit. Sesuatu yang kita guna untuk tutup aurat mestilah meneguh daripada terlihat warna kulit. Yamna launal basyarah. Dalam bahasa Arab dia syarat untuk kita guna benda untuk tutup aurat. Yang pertama mesti suci, yang kedua mesti meneguh daripada terlihat warna kulit. Maka ditutup akan dia pada pihak atasnya dan kelilingnya. Ni bagi masalah nak semayang, daripada atas dan daripada keliling. Mana orang daripada atas tak nampak, orang daripada keliling pun tak nampak. Tiada daripada bawahnya. Dari sini tak sebut. Tiada daripada, kalau kut bawah tak apa. Daripada atas dan daripada keliling. Dia tak sebut lagi. Ada lagi dalam bahasa Arab ni, mestilah
yang menutup itu berbentuk keadaannya pakaian. Yang menutup tu mesti pakaian. Syarat untuk kita guna tutup aurat, yang pertama benda tu suci. Ulang balik Yang kedua, benda tu menegah daripada lihat warna kulit. Di sini saya tambah dalam bahasa Arab sebut, mesti keadaannya seumpama pakaian. Keadaannya seumpama pakaian. Kenapa maksud keadaannya seumpama pakaian? Tak, sebab dia kata tiada memadai benda itu seumpama lubang. Kita gali lubang, lanjang bulat. Gali lubang, duduk dalam lubang mayam. Allahu Akbar, suami Allah sahabat, Assalamualaikum, lanjang bulat lah lubang. Lalu boleh ke gitu? Kita kata dah tutup dah aurat pasal memang kau dah apa dah. Tak, dalam lubang. Ataupun dalam kemah, tak boleh. Mesti sesuatu itu diguna seumpama pakaian ni, macam gini pakai ni. Maka barulah menepati syarat-syarat menutup aurat. Menepati syarat-syarat menutup aurat. Maka ditutup akan dia pihak atas dan keliling. Ni sama lagi. Tutup, iaitu tutup mana? Tutup atas dengan keliling. Tiada daripada bawah. Bukan daripada bawah. Bermula aurat itu atas 3 bahagi. Aurat-aurat ni 3 bahagi. Pertamanya, aurat laki-laki yang merdeka. Ada ia atau hamba. Laki-laki yang merdeka, laki-laki tersebut, atau hamba lelaki atau orang yang merdeka laki-laki. Maka iaitu barang yang antara pusatnya dan lututnya. Orang lelaki dia punya aurat, hamba dengan orang merdeka pusat dan lutut. Iaitu barang yang antara pusat dan lutut, itu punya auratnya. Jika di dalam sembahyang, bagi sembahyang itu dia punya aurat. Dan pada berhadapannya sama laki-laki atau dengan perempuan yang mahramnya dalam sembahyang, ataupun ketika dengan sama-sama lelaki. Sama-sama lelaki pun aurat juga barang antara pusat dan lutut. Antara pusat dengan lutut ni sama-sama lelaki pun aurat. Atau dengan perempuan yang mahramnya, adik-beradik. Kenapa? Perempuan yang mahram. Tu perempuan yang mahram lah. Maka tu dia panggil aurat dia pusat dengan lutut. Dan jika berhadapannya dengan perempuan yang ajnabiyah, maka iaitu sekali yang badannya. Kalau jumpa orang puan lain, kena tutup juga baju. Pasal apa di sini? Ulama kata kena tutup juga. Orang lelaki ni kan pusat dengan lutut saja kan. Pasal apa kena tutup juga? Bahasa Arab sebut seluruh badan dia pun kena tutup juga orang lelaki bila depan perempuan yang ajnabi. Kerana terkadang kala perempuan yang ajnabi itu melihat ia akan tubuh lelaki itu dengan syahwatnya dan fitnahnya. Itu disebut dalam ulama sebut. Kadang-kadang orang puang yang ajnabi ni tengok kepada orang yang lelaki hak dia ajnabi, akan badan dia tu kadang-kadang fitnah dia, kadang-kadang dengan syahwatnya. Berarti kata berhadapan berhadapan perempuan yang ajnabi, maka kena tutup juga badannya. Dan jika ada ia lelaki di dalam khalwah seorang diri, maka 2 kemaluannya. Aurat kalau duduk seorang diri, 2 kemaluan. Aurat dengan siapa ni? Iaitu malulah siapa dia duduk dengan kita. Malaikat ada dengan kita. Tu antara 2 kemaluannya. Maka hasil bagi laki-laki itu 3 aurat. Pasal apa 3? Tadi dalam mayang, lepas tu sama-sama lelaki dan perempuan ajnabi, perempuan yang mahram, kemudian dengan perempuan yang ajnabi. Jadi 3.
dah apa ni selagi dengan khalwah, tu dipanggil khalwah, perumpang yang ajnabi. Lepas tu semayang sama laki-laki sama perumpang mahram. Tu tiganya. Keduanya, ni bahagian tutup aurat jenis yang keduanya. Aurat perempuan yang hamba orang, hamba orang, iaitu jika ada ia hamba orang perempuan di dalam sembahyang atau di dalam khalwah atau pada berhadapannya dengan mahramnya atau dengan sama-sama perempuan, maka iaitu barang antara pusaknya dan lututnya. Ni hamba kalau dalam mayang, dalam khalwat yang ni seorang, atau dengan hadapan dengan mahram atau sama-sama perempuan, ni hamba, maka mana aurat dia? Antara pusaknya dan lututnya. Dan jika berhadapan ia dengan laki-laki ajnabi, maka sekalian badannya. Kalau dengan orang lelaki yang ajnabi, macam biasa, sekalian badannya. Dan jika berhadapan dengan perempuan yang kafirah, maka iaitu barang yang lain daripada barang zahir pada waktu bekerjanya. Kalau dengan orang perempuan yang kafirah, iaitu barang yang zahir pada waktu yang bekerja. Mana pada waktu yang bekerja hak boleh tunjuk? Kepala, wajah, tengkok, dua tangan hingga siku. Mana lagi? Kaki sehingga buku lali. Tu dia masuk ketika bekerja. Barang yang zahir pada waktu bekerjanya. Mana barang zahir pada waktu bekerja, ulang mula, kepala, muka, tekok, tangan, kaki hingga buku lali. Tu dia panggil barang yang zahir pada waktu bekerja. Maka hasil baginya itu tiga aurat juga. Orang puang pun tadi. Ketiganya aurat perempuan yang merdeka. Macam kita hari ni, orang-orang hari ni merdeka, tak ada seorang hamba dah lah ni. Iaitu mana aurat dia? Sekalian badannya, seluruh tubuhnya, melainkan mukanya dan dua tapak tangannya, jika ada ia di dalam semayang. Orang merdeka, perempuan yang merdeka, yakni puang hari ni lah. Merdeka, banyak semua sekali merdeka dia. Maka seluruh tubuh aurat kecuali muka, dua tapak tangan di dalam semayang. Dan jika berhadapan dengan laki-laki ajnabi, maka sekalian badannya sama juga. Kalau jumpa ajnabi, orang lelaki ajnabi sama. Macam tadi juga. Dan jika berhadapannya dengan sama-sama perempuan atau di dalam khalwah atau pada hadapan laki yang mahram, kalau sama puang khalwah ataupun laki mahram, iaitu barang antara pusaknya dan lututnya. Dan jika berhadapan dengan perempuan yang kafirah, maka iaitu barang yang lain pada zahir barang daripada barang yang zahir pada waktu bekerjanya. Macam tadi, kepala, muka, tekok, tangan, kaki hingga buku lali. Itu dia panggil kalau orang puang bersama dengan perempuan yang kafirah, orang kafir. Pasal apa jadi gitu? Orang puang kafir, orang puang Islam adi pusat dengan lutut. Kalau orang puang Islam pusat dengan lutut, orang puang kafir sampai ke dekok je. Lepas tu tangan je, lepas tu kaki sampai ke buku lali. Apa gitulah dengan puang kafir? Kerana tiada dipercayai akannya. Kayak gini orang puang tu pergi cerita ke orang aurat kita. Tu disebut oleh ulama. Orang puang kafir tu dia tidak ada hukum akang dia. Bila tidak ada hukum akang, dia pergi cerita pula aurat kita ni. Pada tu lelaki dia cerita, comel tubuh si pulang bin si pulang. Dia cerita aurat kita ke orang ni. Tu panggil kafirah. Makanya Islam pun, syarak pun menetapkan kalau dengan perempuan yang kafirah, makanya tadi kepala
muka tekuk, tangan, kaki hingga buku lali. Selainnya itu adalah aurat. Maka hasil baginya itu 4 aurat. Jadilah untuk orang puang itu ada 4 aurat. Syahdan kita sambung pula pada akan datang. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulihil amin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.